NCD itu tak pernah dengar tu. Tak pernah lagi. Oh, tak pernah dengar. Tak tahu. Tak pernah. Tak tahu. Yang saya tahulah general knowledge NCD ni benda-benda penyakit yang tidak berjangkit. Macam heart disease, maksudnya penyakit jantung, penyakit kronik dan sebagainya. Parkinson, benda-benda yang tak berjangkit lah. Peluang beriadah. Beriadah tu perlulah untuk kesihatan. First of all, dia mungkin memang genetik, bukan mungkin lah, it's from genetik. Bila dah usia dah 30-an, 40-an ni, kena banyak bersenam, banyak mengelakkan makanan yang mana akan berpunca membawa disease ni. It's to your own responsibility. Tak perlu kita nak pergi cakap semua tu. Take our own precaution. Cepat-cepat sebelum lambat. Itu sahaja. Inheritance lah actually. The main thing is inheritance, maknanya from small kan, kita orang dari kecil makanan kita tak jaga, in long run dia akan jadi high blood pressure, kolesterol, itu semua memang dah ada. Tapi we must take our life not easily. We must just look after. Food is the most important thing. Obviously adalah gaya hidup. Gaya hidup tu memang penyumbang terbesar kenapa kita kena penyakit tu selain daripada genetik lah. Dalam keadaan dunia sekarang ni, dengan tekanan kerja, dengan tekanan hidup, lagi-lagi dengan keadaan pandemik yang semakin meruncing ni, kita rasa benda-benda tu adalah antara faktor utama kenapa penyakit-penyakit ni mula dikesan pada orang-orang yang berusia muda. Kebanyakan penyakit tersebut berlaku disebabkan anak muda sekarang banyak tekanan. Sekarang ni kita dikerumuni dengan media sosial, media massa. Kita banyak berinteraksi dengan komuniti. Kebanyakannya terdiri pada banyak yang mempunyai banyak kerana. Saya sebutkan tadi, media sosial, media massa dan tekanan kerja, berkemungkinan benda ini boleh membawa kepada penyakit-penyakit tersebut. Itu dia pendapat orang ramai tentang perbincangan kita pada hari ini, NCD, Non-Communicable Disease, ataupun dalam bahasa Jawanya, penyakit tidak berjangkit. Tapi sebelum itu kita kita belum lagi kenalkan kepada anda panel-panel kita pada hari ini. Jadi kita kenalkan dahulu panel kita yang pertama. Kita ada bersama dengan Tuan Raja Farhan, Yang Mulia Raja Farhan, ataupun boleh digelar sebagai King Farhan, dia kata panggil dia King Farhan saja. Artis, komposer dan juga businessman. InsyaAllah. InsyaAllah. King Farhan sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, banyak-banyak sekarang ni tengah busy buat apa? Saya tengah busy kerja lah. Kerja saya sebagai music composer. Music composer? Music composer. So banyak buat kerja lah sebenarnya. Banyak buat kerja. Kadang-kadang kerja di rumah pun ada. Ya. So rehat tak tentu? Rehat, saya sekarang ni dah strict kan. Pukul 7.30 ke atas tu is masa dengan family. Okey, baik. Kita tahu sebab apa. Okey, Kim Farhan kena buat jadual tidur pukul apa, makan pukul tidur, makan pukul apa, sebab dulu beliau merupakan bekas pesakit NCD lah, stroke my stroke. Baik. Terima kasih sudi bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak bincangkan nanti, kongsi je apa benda yang patut dikongsi je. Cantik. Baik. Dan seterusnya Dr. Mir Hazil, apa khabar? Ya, khabar baik. Dr. Mir Hazil merupakan pengamal terapi komplementari. Ya, betul. Cerita sikit komplementari tu. Baik, saya berlatar belakangkan sebagai konsultan dan terapis ataupun juruterapi dalam bioenergy medicine. Kalau di Malaysia ni kita bernaung bawah TCM, Traditional Complementary Medicine. Baik. Di bawah Kementerian Kesihatan sendiri. Jadi ada banyak chapter salah satunya adalah dalam teknik yang berkaitan dengan bioenergy ni, tenaga hayat manusia. Okey. So bercakap tentang kesihatan ni, kita bukan hanya kesihatan fizikal, kita ada mind, body and soul kan. Jadi maknanya secara holistik, kesihatan minda, kesihatan jiwa, itu semua merangkumi dalam kaedah bioenergy ni. Okey, banyak pula frasa-frasa baru yang saya baru dengar ni. Baik. Okey, tak apa. Nanti doktor jangan kongsi semua benda sebab kita nak kongsi sekejap lagi. Bila soalan ditanya, barulah kongsi apa yang patut dikongsi lah. InsyaAllah. Boleh tu Dan juga kita ada pakar perubatan kita, Dr. Iskandar Mirza. Pakar perubatan di Hospital Ampuan Najihah. Ya, Ampuan Najihah. Sihat doktor Jauh datang ke sini doktor jauh sikit. Saya boleh jamak tu Boleh jamak. Okey, terima kasih banyak doktor sudah datang pada hari ini dan kita nak kongsikan tentang NCD ni. Dan tak sangka doktor daripada jauh sudi datang untuk berkongsi dengan anda di rancangan Selangor 3W. Baik. Doktor, soalan pertama doktor. King nanti dulu King
Semakin yang kena kongsi banyak benda ni. Okey, doktor. Kalau sebut berkenaan dengan NCD, orang tak tahu. Tapi bila sebut perkataan penyakit tidak berjangkit, juga ada orang tak tahu apa ni. Boleh doktor terangkan sedikit? Apa itu penyakit tidak berjangkit dan jenis-jenis penyakit tidak berjangkit? Okey. Nama saya Iskandar ya. Okey. Di sini saya mau terangkan apa maksud NCD itu. NCD maksud dia penyakit tidak berjangkit. Contoh sakit yang tak berjangkit ni, contoh dia adalah darah tinggi. Ya. 1, darah tinggi. Nombor 2, kencing manis. Nombor 3, ada tinggi kolesterol. Dan ada masa kita masukkan juga masalah kanser juga termasuk dalam sakit tidak berjangkit kerana kanser ini tidak menjangkiti orang lain. Okey. Itu yang majornya lah. Yang ada yang di lainnya, contoh merokok dan minum alkohol tu juga dikategorikan dalam sakit tidak berjangkit juga. Baik. Okey. Rokok dan juga alkohol juga dikategorikan sebagai penyakit tidak berjangkit. Ya, dia dalam sub dia lah. Kira penyakit lah tu orang merokok ni. Ya. Dan dia kasih orang lain sakit juga. Okey, baik. Dr. Mihazil. Okey. Berkenaan dengan penyakit tidak berjangkit dan juga merokok dan sebagainya, ada tak dalam pada segi pengamal perubatan komplementari ni yang boleh mengubat penyakit-penyakit? Nampak rokok tu macam simple. Tapi punya penyakit juga. Baik, tentu saja sebab kalau kita bercakap tentang, kalau kita tengok tadi para penonton kita bagi feedback tentang gaya hidup semua kan. Jadi kalau bercakap tentang komplementari ni, maksudnya juga sesuatu yang komplement kepada arah hidup yang lebih sihat. Jadi kalau tadi Tuan King kita cakap jaga waktu. Jadi itu salah satu contoh. Jadi jangan lihat ataupun jangan sempitkan bahawa dia mesti ada perubatan. Jadi komplementari ini apa sahaja yang komplement, maknanya yang akan membantu untuk memperbaiki kualiti kehidupan. Itu akan memberikan sesuatu, kita kata prevention medicine, maknanya kita mengelakkan daripada penyakit itu tiba. Jadi dalam kaedah komplementari ini, kita fokus kepada gaya hidup, kita fokus kepada apa mungkin remedi-remedi alam yang kita boleh support. Contohnya kalau kita cakap tentang tadi ya, kalau berjangkit kan macam kita cakap pandemik ni berjangkit. Jadi kita ada SOP-nya, kaedahnya. Duduk satu kaki ni kena pakai mask. Kan? Kalau penyakit tidak berjangkit, NCD ni kita tak ada. Kita tak perlu pun buat SOP yang sedemikian. Namun begitu, setiap individu kena tahu bahawa walaupun dia tidak berjangkit, tapi dia berpotensi untuk mendapat penyakit tersebut. Jadi bergantung kepada cara hidup, bergantung bagaimana apa yang dia lakukan, cara pemikiran, jadual harian dan sebagainya. Dan dalam komplementari, apabila kita seseorang itu sakit ataupun didiagnoskan sebagai NCD oleh hospital, jadi biasanya mereka ini mencari panduan-panduan, nasihat, pandangan, petua-petua lama, bagaimana nak mengatasi penyakit yang telah sedia ada itu. Jadi selain daripada bergantung ataupun disiplin tentang ubat-ubatan yang akan dipreskripsikan oleh doktor di hospital, jadi biasanya dia akan datang ke pengamal-pengamal komplementari untuk mendapatkan another ataupun different point of view. So apa yang boleh dilakukan lagi dari segi pemakanan, dari segi lifestyle, termasuk kaedah-kaedah rawatannya. Di sinilah baru datang beberapa teknik, ubat-ubat ataupun kita kata pemakanan sebagai metod ataupun kaedah untuk komplement kepada apa yang mungkin telah mereka dapatkan daripada hospital kerajaan ataupun swasta. Okey, tapi sebelum nak pergi ke pengamal perubatan komplementari ni, mereka perlu jumpa doktor dulu, betul? Betul. Untuk diagnose penyakit. Prosedur dia untuk confirmkan, untuk fahamkan kita ni ada ke tak ada ataupun kita ni borderline ke tidak, kita kena dapatkan daripada authority. So authority di Malaysia, kita mesti pergi melalui hospital dulu. Doktor akan ada prosedur dia untuk diagnose. Dah confirm itu, barulah sebaiknya mencari apakah alternatif ataupun pandangan-pandangan lain untuk bantu. Doktor pun nasihat, doktor pun akan bagi nasihat. Cuma mungkin kadang-kadang masa terhad tu dia suruh cari kan, ataupun baca ataupun Google kan, lebih kurang begitu. Okey. Baik. Betul doktor. Perlu mencari alternatif yang lain kalau tidak ada maknanya hospital tidak boleh memberikan sesuatu ataupun doktor boleh doktor terangkan. Perlu ataupun tidak kita mencari perubatan alternatif ataupun hanya berjumpa dengan doktor sahaja ke bagaimana?
Okey, sebenarnya sebelum saya kerja di Kuala Pilah, saya kerja di Hospital Putrajaya. Di Putrajaya juga ada satu department, memang ada traditional complementary medicine. Memang kita ada khas department dekat situ. Okey, department ni maknanya contoh kalau pesakit stroke macam Encik King Fahad kalau contoh pesakit stroke, dia ada kebas kat tangan tebas kat tangan, kita dah kasih ubat, tapi ubat tu mungkin akan buatkan dia sebab dia efek dia dekat saraf. Jadi dia akan buat dia mengantuk sedikit untuk dia teruskan kerja harian dia. Baik. Kita ada ubat khas untuk sakit saraf dan juga kebas. Tapi kalau kes macam ni, kita akan hantar kepada bahagian TCM ni. Kita akan TCM sebab apa dia akan offer macam acupuncture dan juga ada setengah ada urut yang mana memang ada keberkesanan dia untuk mengurangkan beban pesakit yang mengalami pesakit stroke ni. So kalau ada rawatan komplementari, logik ataupun dibenarkan tidak berada ataupun ada ke tidak di dalam hospital? Ada. Dah ada dah. Memang ada. Dekat hospital Putrajaya kami memang ada satu department kat bawah tu, memang dekat lobby memang ada satu bahagian tradisional. Okey, memang ada lah. Memang ada. Okey, baik. Kita bagi King dulu jawab. Okey, sebab kita nak tahu kenapa King ada kat sini dan juga King merupakan bekas pesakit. Saya Bukan asal usul lah King kau rasa bagaimana? Kau rasa macam dekat luar nak bincang ni. Kantoi. Tak, okey, King, anda rasa awal-awal bila kena mild stroke, okey, apa pengalaman yang manis anda rasa? Pengalaman yang manis kena mild stroke. Pengalaman yang manis saya boleh kata tak ada sebenarnya. Yalah, manis masuk saya manis tu lah. Oh, manis. Okey, Awak pengalaman tu. Pengalaman ni saya rasa macam dia separuh sedar. Okey. Nak sampai conscious tahap sekarang ni, dia makan masa dalam 2 minggu, 3 minggu jugalah. 2-3 minggu juga. 2 ke 3 minggu. Okey. So masa saya masuk hospital tu, memang dia orang paralyze kan, dia orang collapse kan terus. Sebabnya nak bagi darah turun katanya. Sebab masa tu saya masuk hospital tu darah tinggi juga 200 lebih lah pressure. 200 lebih? 200 lebih. So saya di paralyze kan rasanya dalam 2 hari. 2 hari. Then nak dapat conscious balik tu, nak sedar balik dekat mana aku ni, dekat mana ni, dalam 3 minggu jugalah. Okey, baik. Lepas ni nak minta King kongsikan apa yang terjadi, adakah pengsan ataupun bagaimana terjadi begini. Banyak lagi sebenarnya King akan kongsikan dengan anda yang sedang menonton sebab anda kena tahu bagaimana pengalaman ini memberikan pengajaran kepada diri kita. Tapi sebelum tu Dr. Meh, Dr. Iskandar, King, kita nak bersama dengan YB Dr. Siti Mariah dulu. Kita bersama dengan rakan saya Zawazi. Apa khabar Zawazi? Boleh kita bersama dengan Zawazi? YB kena nampak. Okey. YB boleh nampak. Silakan Zawazi. Baik, terima kasih sahabat pengacara di studio Selangor 3W. Terima kasih untuk hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zawazi Yusof dan juga terima kasih kepada panel-panel di sana. Perbincangan yang cukup hebat di sana dan saya yakin selepas ini ada lagi topik-topik yang lebih menarik dengan soalan-soalan daripada para penonton kita. Baik, seperti biasa, saya kembali secara langsung bersama dengan anda dari pejabat YB Dr. Siti Mariah Mahmud yang merupakan pengerusi jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Selangor. Dan Alhamdulillah pagi ini, tengah hari petang ini, walaupun YB dalam keadaan sibuk, selepas ini YB akan terus keluar untuk aktiviti seterusnya. Tetapi terima kasih YB kerana sudah bersama dengan kita dalam kadar masa yang walaupun saya minta 15 minit, YB tetap bagi. Alhamdulillah. Terima kasih YB. Baik YB, kita bercara tentang penyakit NCD, penyakit yang tidak berjangkit. Sekarang ini di negeri Selangor, kalau kita lihat bagaimana perhatiannya bagaimana ataupun golongan pesakit NCD yang macam mana diberikan perhatian yang lebih oleh kerajaan negeri Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Zawazi. Pertama sebelum saya masuk ke topik itu, saya ingin bersama kita kongsi jenis penyakit ya. Baik. Kita ada penyakit berjangkit yang biasanya disebabkan oleh kuman ya ataupun apa-apa agen lah. Kita ada juga penyakit yang dibawa oleh vektor seperti denggi, oleh nyamuk ya. TB, ya itu TB berjangkit tu. Vektor tu dia ada perantaraannya. Lagi satu adalah penyakit yang kita panggil non-communicable disease ataupun penyakit tidak berjangkit, penyakit yang tidak berjangkit. Namun sebenarnya non-communicable disease ni merupakan penyakit yang semakin meningkat. Ya, biasanya bila sebuah negara itu dikatakan semakin maju, makmur, maka non-communicable disease ni akan meningkat. Ia sebenarnya berkaitan dengan cara hidup kita. Our lifestyle,
our food, makanan kita. Jadi ini kita akan lihat berlaku di semua negara-negara yang dikatakan maju, sedangkan negara yang kurang maju ni biasanya masalah pemakanan, ya, masalah penyakit-penyakit berjangkit. Tapi negara yang agak lifestyle berubah ni, penyakit tidak berjangkit, ya, non-communicable diseases. Jadi apakah penyakit-penyakit ini? Semua kita tahu. Saya ingat tak ada seorang daripada kita yang tak kenal orang yang ada darah tinggi, kencing manis, jantung, buah pinggang. Empat serangkai. Dan semua ni penyakit ni ada kait mengait. Ya, biasanya ya dia bermula dengan kencing manis. Ya, daripada kencing manis ataupun bermula dengan darah tinggi. Kedua-dua penyakit ini bawa kepada jantung. Ya, dan kemudiannya boleh menyebabkan buah pinggang gagal. Jadi bila kita melihat penyakit ini nampak seolah-olah seperti sebenarnya dia bukan penyakit yang datang secara acute begitu. Dia sudah ada prodromal dia sudah ada tanda-tanda dia dan kita boleh predict penyakit itu akan berlaku atau tidak. Ya, berkait juga dengan ini adalah obesity. Dia bila saya sebut tentang pemakanan, cara hidup, ya, cara hidup pemakanan yang tidak sihat, yang tinggi di dalam berlebihan dalam bahan-bahan tertentu, gula, garam, lemak dan sebagainya, dengan keadaan hidup yang sedentary. Sedentary maknanya kita ni tak ada banyak guna fizikal kita, kita banyak duduk kerja di pejabat dan sebagainya. Semua ini predispose, ya, menyebabkan kita senang mendapat 4 penyakit yang saya sebut tadi, ya. Jadi penyakit ini dalam jangka masa panjangnya menyebabkan morbidity. Morbidity itu menyebabkan seseorang itu cara kehidupannya akan morbid lah, akan menurun, kerana dengan adanya penyakit-penyakit ini kehidupan dia akan terkesan. Misalnya kalau kencing manis, kencing manis, lepas tu ada pula darah tinggi, kemudian dapat stroke. Ya, dapat stroke. Stroke ni adalah consequence. Stroke ni ada sebab-sebab lain juga, tapi yang paling adalah darah tinggi. Ya, bila bahagian otak kita tidak menerima darah yang cukup kerana tersumbat ataupun darah membeku, maka badan kita selalunya separuh badan. Kalau kena belah kanan, belah kiri, belah kanan yang akan lumpuh, belah kanan, belah kiri akan lumpuh. Menyebabkan kita terlantar. Ya, bila kita terlantar, maknanya kita ada lagi konsekuen daripada situ yang menyebabkan kehidupan satu keluarga, bukan kita saja, akan berubah, terkesan. Ya, dan inilah yang kadang-kadang merisaukan saya, sebab bila ada ubat, sekarang kita ada ubat. Dulu sekali kena, mungkin lepas tu akan innalillah. Ya, tapi sekarang umur panjang sebab adanya ubat. Doktor bagi ubat darah tinggi, doktor bagi ubat semua mencair darah semua. Jadi hidup kita tu panjang. Ya, tetapi kualiti kehidupan tu bagaimana? Ya, bila misalnya kualiti kehidupan kita, misalnya buah pinggang. Ya, kita ada kegagalan buah pinggang. Saya ingat kita sekarang memang meningkat. Jumlah mendapat kegagalan buah pinggang yang tinggi. Ya, jadi 3 kali seminggu pergi dialisis. Ya, kadang-kadang terpaksa buat dialisis di rumah melalui perut ni, dalam abdomen dan sebagainya. Jadi kualiti kehidupan kita terkesan, kualiti ahli keluarga, kehidupan ahli keluarga kita juga terkesan. Dahlah kita kehidupan itu jadi susah, tak boleh kerja dan sebagainya, akhirnya ahli keluarga kita pun kena beri masa untuk jaga kita. Nak bawa ke hospital lagi dan sebagainya. Jadi selalunya bila orang ada penyakit-penyakit begini, maka sosioekonomi keluarga dia juga, pendapatan keluarga dia juga turut menurun. Kerana kalau dulu suami isteri boleh bekerja, sekarang salah seorang tak bekerja, kena menjaga ibu bapa ya, di rumah, dan seorang saja bekerja. Lepas tu pendapatannya besar, habis kepada ubat-ubatan dan juga bayar dialisis. Semalam baru 2 hari lepas, hujung minggu, saya menziarah satu keluarga yang 3 daripada 4 ada penyakit ini. Ya, 2 potong kaki. Misalnya akibat daripada kencing manis, potong kaki. Dan seorang itu ada dialisis. Dia mendapat pencen ilat daripada SOCSO dekat 1,000 sebulan. Tetapi habis dengan untuk membayar dialisis. Ya, jadi inilah antara kesedaran yang kita nak tanam pada rakyat supaya penyakit ini boleh dicegah. Ya, boleh dicegah dengan gaya hidup dan dengan gaya hidup dan pemakanan kita. Baik, YB, setakat ini bantuan yang bagaimana jawatan kuasa YB sediakan untuk penyakit NCD? Alhamdulillah tanya soalan itu. Sebab begini,
selama ini kerajaan negeri Selangor menghabiskan lebih kurang 42 juta untuk biaya skim peduli sihat, iaitu satu kad untuk rawatan dan untuk pergi ke hospital, klinik-klinik panel tertentu. Yang pada awalnya kerajaan negeri Selangor berhasrat supaya rakyat menggunakannya sebagai satu satu kemudahan untuk buat screening, nak tengok kita sihat ke tidak, buat saringan. Tetapi malangnya kebanyakan rakyat hanya guna untuk rawatan. Batuk, sesama, demam, makna benda-benda yang sebenarnya tidak memerlukan kalau kita sihat, kita tak diserang batuk, kita tak diserang sesama dan sebagainya, tapi oleh kerana ketahanan tubuh kita rendah, selalu kena sesama, sekejap anak ni, sekejap anak ni, begitu. Jadi mulai tahun depan, ni ambil perhatian untuk pemegang-pemegang kad peduli sihat, kita sudah convert sebenarnya tahun ini kepada skim insurans peduli sihat. Skim insurans peduli sihat ini bersamanya ada manfaat-manfaat lain yang bernilai RM16,500 seorang. Sebab insurans itu, termasuk khairat kematian, termasuk kemalangan, termasuk semua. Namun yang paling penting tahun depan, semua pemegang kad, bila dia pergi ke doktor, 20-21 doktor panel, dia wajib buat saringan. Ya, makna dia akan menyaring, doktor akan menyaring dirinya secara fizikal penyakitnya, buat ujian darah, bertanya mengenai keluarga. Kerana ini penting untuk kita mencegah kita panggil NCD ini, kita kena tahu sejarah keluarga. Saya bagi contoh. Kalau misalnya yang datang ni bapanya obes, gemuk, bila bertanya pula ibunya pun obes, tengok anaknya pun berdebak, misalnya, ini bahaya, ini keluarga ini kira kalau kita tak lakukan apa-apa, masa depan dia, penyakit dia tu makna dia akan terjerumus dalam NCD. Jadi kalau kita dapat kenal pasti awal, kerajaan negeri nak kenal pasti awal supaya kita boleh buat langkah-langkah dan memikirkan program-program untuk mengurangkan NCD. Sebab perbelanjaan untuk mengubati NCD ini, Masya Allah, besar. Misalnya kalau daripada darah tinggi itu kita dapat sakit jantung, lepas tu kita kolesterol tinggi, kemudian sumbat pula salur darah jantung, maka kita perlu pembedahan. Kita perlu buat angioplasti. Angioplasti tak kurang 30,000 untuk buat angioplasti sahaja. Belum lagi pembedahan jantung, belum lagi bypass. Jadi banyak sebenarnya duit yang nak dipakai. Bukan kalau orang dapat hospital, kita kata apa hospital kerajaan tanggung. Tapi cuba bayangkan kerajaan menggunakan sebahagian besar peruntukan bajet perubatan untuk ubat dan rawatan. Untuk ubat dan rawatan. Jadi kalau kita boleh save duit tu, kita pakai untuk buat perkara lain. YB, kata-kata akhir kepada YB, sarankan kepada rakyat negeri Selangor amalkan gaya kehidupan dan juga pemakanan mereka. Gaya hidup sihat kita perlu cergas. Kita perlu cergas dan mencerdaskan diri. Dan untuk kita generasi akan datang, anak-anak kita daripada kecil ni elok dah dibawa bersama, aktif dalam kehidupan, bukan tunggu depan TV dan pegang gadget sepanjang hari. Pemakanan ibu bapa bertanggungjawab apa yang masuk dalam mulut anak. Apa yang kita hidangkan. Kadang-kadang kehidupan sekarang amat mudah beli. Dan beli makanan kita ini semuanya bukan lagi berzat. Semua untuk kenyang perut saja, tapi banyak kurang makanan berzat. Itu nasihat saya. Baik. Terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kita pada petang ini secara langsung dari pejabat YB di SUK. Itu dia. Para penonton, dengar apa yang dinasihatkan oleh YB tadi, apa yang YB perkatakan kepada anda, ambil perhatian dan ingat 2021 skim peduli sihat YB akan berubah jadi insurans peduli sihat ini, jadi manfaatkan sebaiknya untuk kita. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kita, bersama dengan YB Dr. Siti Maria Mahmud yang merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam Perpaduan Pembangunan Wanita dan Keluarga untuk hari ini. Saya kembali kepada sahabat di studio Selangor 3W. Terima kasih. Terima kasih Zawazi. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih YB. Saya nak petik, YB ada cakap ada beberapa poin lah. Cuma saya suka dengan poin ini. Yang pertama, kerajaan Selangor menyediakan 42 juta untuk pesakit-pesakit NCD ini, dan juga satu lagi cara untuk mengatasi. YB bagi tahu tips tadi untuk mengatasi masalah NCD ini adalah menjaga makan. Okey, elakkan mengambil ubat untuk kurus. Tak apa, kita nak tanya juga panel-panel kita sebentar lagi. King lepas ni Okey, sebab dulu ni tuan-tuan, King ni dulu macam saya. Tapi sekarang dia kurus. Kalau kita nak tanya apa benda yang dia buat, adakah sebabkan sakit tersebut dia menjadi begini dan sebagainya. Kita akan sebentar lagi bersama dengan King dan juga Dr. Mes, Dr. Iskandar. Tapi kita nak
tadi saya dah suruh anda untuk share soalan-soalan, share live video ni. Okey, kita nak umumkan dahulu Kita nak umumkan dahulu pemenang pertama Okey, untuk share live pemenang pertama Selangor 3W pada hari ini, siapakah namanya? Rezeki Syaraf. Tahniah. Tepuk. Macam marah dia dapat dia. Dapat RM100 siapa yang share. Doktor dah share? Dah awal-awal. Saya dah share tadi 70. Maknanya rezeki Syaraf dia lebih daripada saya. Subhanallah. Saya nak lebih daripada 70 tak boleh sebab ada grup 70 grup Okey, dan juga kita nak berikan kuis pada anda. Siapa dapat jawab kuis ini akan dapat RM100. Ini round yang pertama. Kadang-kadang round pertama ni tak ramai orang nak jawab, tapi ini adalah soalan yang paling senang untuk anda dapat duit pada hari ini. Okey. Soalannya adalah berikan 4 jenis penyakit tidak berjangkit. Jenis penyakit berjangkit tidak berjangkit ni banyak, berikan 4. Okey? Baik. Berikan cepat-cepat jawapannya. Okey. Baik. Kita terus pada King lah. King. Doktor cakap tadi berkenaan dengan salah satu, bila ada orang yang dah besar badannya. Saya lah badan besar. Saya tak nak tunjuk orang lain kan. Tak ada orang lain kat sini pun. Aku seorang je besar. Okey. Bila badan besar macam ni, salah satu caranya adalah doktor kata ada orang mengambil ubat dan sebagainya. Okey. King nak jawab dulu? Boleh. Nanti. Kita nak break. Doktor macam pelik pahal. Kita kena break. Okey. Sebab ada sesuatu iklan yang kita nak kongsikan dengan semua penonton-penonton kita. Okey. Kita kembali selepas ini. Kita rehat dahulu. Kembali bersama dengan kami di rancangan Selangor 3W. Hari ini kita membincangkan tentang kesihatan awam. Seperti biasa, kalau anda tak ingat, kesihatan awam setiap hari Selasa. Hari Rabu kita bincangkan tentang wanita dan keluarga. Dan hari Khamis kita membincangkan tentang kebajikan. Banyak perbincangan yang kami nak sediakan dan juga kami berikan kepada anda. Jangan ke mana-mana. Kita ada soalan-soalan untuk panel-panel kita jawab. Dan juga kita ada tips untuk anda bagaimana untuk menjaga diri kita agar terhindar daripada NCD ini. Baik, King, kembali pada King. Soalan tadi ingat tak? Tak ingat. Tak ingat? Okey, dulu King macam saya lah kan? Ya, saya. Okey, disebab lepas tu King saya lagi besar. Lagi besar dari saya? Lagi Alhamdulillah, besar. Saya tak besar sangat. Okey, lepas tu King dapat mild stroke. Okey. Dapat mild stroke disebabkan dulu tak jaga makan, confirm sebab komposer dia kena tidur lambat, makan tak jaga. Lepas tu air apa paling suka? Air gas. Okey, saya saksilah. Okey, dan juga King, itu hasilnya anda dapat stroke. Nauzubillah min zalik. Okey. Dan tiba-tiba beberapa hari, beberapa bulan saya jumpa awak dah kurus. Adakah menjaga pemakanan ataupun memang tak lalu nak makan ataupun sebab ubat awak jadi macam ni? Okey, sejujurnya memang saya jaga makan lah. Okey. Selepas daripada keluar hospital, saya jaga makan dan sangat strict lah sebenarnya. Saya boleh kata dalam 80% saya jaga makanan. Okey. Masa awak lepas kena tu? Lepas keluar hospital tu memang terus saya strictnya. Saya rasanya daripada keluar hospital tu saya tak minum air manis lah. Tak minum air manis? Tak minum air manis. Itu pun kalau minum pun macam untuk raya-raya macam tu je lah. Raya je. Okey, selepas kena disahkan kena mild stroke dan masuk hospital dan sebagainya, adakah disebabkan darah tinggi saja yang awak kena? Saya kena darah tinggi dan juga kencing manis. Lepas tu rawatan selepas itu? Rawatan selepas tu saya kena 3 bulan sekali ke hospital untuk follow up dan juga ambil ubat lah. Banyak ubatnya? Saya ingat saya dalam 5 jenis ubat. 5 jenis ubat? 5 jenis ubat dan 1 insulin masa tu. Oh, ada insulin juga? Insulin. Masih lagi teruskan insulin sekarang? Sekarang ni saya dah stop insulin. Insulin paling awal saya stop. Okey. Ubat? Ubat sekarang ni pun dah stop. Dah stop? Apa yang kongsikan sikit, semua orang nak tahu tu. Tengok kamera dua. Okey, saya sebenarnya jaga pemakanan lah. Pemakanan ni terutamanya benda-benda, saya tak ambil langsung gula. Gula tak ambil? Gula putih, gula perang, saya tak ambil langsung. Apa namanya gula tak ambil? Tak ambil langsung. Kalau macam nak manis sikit, saya gantikan dengan stevia. Oh, ingatkan tengok isteri. Okey, manis. Okey, betul? Stevia. Sekarang ni pun stevia pun jarang ambil. Kalau macam minum teh ke apa ke. Kosong lah? Macam dah terbiasa kosong. Sedap lagi yang kosong kan? Sedap lagi kosong. Okey, lagi? Lepas tu, saya rasa exercise tu, saya mengaku lah, saya jarang exercise.
Daripada saya kata 10 exercise, saya buat 0.5 je. Exercise 0.5. 0.5 out of 10. Sikit benar lah tu. Sikit sangat. Sangat sikit. Okay. Tapi saya banyak dekat jaga makan lah. Dengan saya buat intermittent fasting. Intermittent fasting. Yes. Isnin puasa, Selasa. Intermittent fasting tu saya buat weekend sahaja. Okey. Baik. Maknanya weekend sahaja. Yes. Kurus dah macam ni ya. InsyaAllah. Berapa kilo turun? Saya daripada 92 sekarang ni 65. 92 65. Ya saya. Dalam masa 3 bulan. Dalam masa 3 bulan. 92 65 doktor. 92 65. Ada orang kata kalau turun mendadak dia bukannya benda yang sihat. Boleh doktor komen? Okey. So sekarang ni bila kita kurang berat badan, kita depend macam mana cara dia kurangkan berat badan lah. Okey, nombor satu ada masa kalau contohlah pesakit kencing manis lah. Pesakit kencing manis ada kekurangan berat badan yang melampau cepat dalam masa berapa bulan. Kerana apa? Kerana gula dalam darah tu tidak dapat diserap di dalam sel-sel dalam badan kita. Sebab tu orang kencing manis sentiasa rasa letih. Gula banyak dalam darah tapi tak boleh diserap. Jadi apa pergi, darah ni akan pergi ke buah pinggang dan ditapis dan pergi kencing terus. So dia makan banyak benda, gula dalam badan masuk terus kencing, buang macam tu. Okey, jadi apa gunanya insulin? Insulin ni yang menyerap buatkan apa gula masuk daripada darah masuk ke dalam sel. Okey, tapi bila insulin kita kurang ataupun kita insulin yang kita hasilkan tak cukup dalam badan, jadi apa otak akan memikirkan kenapa kita tak cukup gula. Sel tak cukup gula sedangkan darah tu banyak gula. So apa dia buat, dia akan suruh otot ataupun lemak untuk dicernakan menjadi gula balik. Sebab tu setengah orang bila kencing manis ni dia akan semakin kurus. Sebab apa? Dunia otot dengan lemak dia dicernakan menjadi gula. Okey, tapi itulah kurus yang tak sihat. Ada kurus lain yang sihat ialah contohnya orang yang bersenam dan dia start akan mencernakan balik lemak dan otot dia untuk menjadi lebih kurus. Tapi gula dalam badan cukup. Sebab tu dia sentiasa rasa segar. Sebab apa? Gula boleh dimasuk dalam senang untuk masuk dalam sel-sel mereka lah. Tu beza dia antara yang kurus sihat dan kurus yang tak sihat lah. Habis kurus king? Itu saya kena check dulu. Kena check dulu lah. Sebab dia tak exercise betul. Tapi dia jaga makan. Kurang minum makan manis dan kurang makan yang berlemak. Nasi makan? Ayam makan. Ayam makan alamak. Tapi portion kena jaga. Portion jaga. Baik. Saya jaga portion tuan-tuan dan puan. Jangan anggap saya tak jaga portion. Okey, baik. Saya ada janji dengan anda, kita nak bagi tips ataupun bukan tips, kita nak bagi satu rawatan. Okey, salah satu rawatan ni adalah akupuncture. Okey, doktor merupakan pakar dan juga pengamal bukan pakar lah. Ramai lagi yang pakar. Okey. Jarang saya doktor humble. Tak, itu gelaran yang terlalu berat. Okey. Pengamal saja. Okey, so mengamalkan rawatan komplementari. Ya. So hari ini kita dah deal dengan doktor untuk kita tunjuk kepada anda akupuncture. Baik. Okey, kita nak tengok respon King macam mana, tapi sambil-sambil kita tanya soalan. Baik. Okey, sebab ada ramai rakan-rakan kita di Facebook ni sekarang ni dah tanya soalan banyak kan. Okey? Boleh So saya terus buatlah. Boleh doktor, silakan. Boleh King. InsyaAllah. Dia saya dimaklumkan baru pertama kali juga. Baru pertama kali King juga. pernah kena Tak pernah buat. Oh, tak pernah buat. Habis yang masa rawatan tu memang tak pernah. Tak pernah. Itu semua modern punya rawatan lah. Tak pernah Makan ubat dan jaga makan tadi kan. Biasa kita offer juga. Kita ada offer. Offer. Ke hospital ada. Tapi sebenarnya kesedaran terhadap TCM ni pun tak meluas. Itu satu lagi lah. Ada masa mungkin King pernah ada sakit saraf kan? Tak ada. Itu tak ada. Itu mungkin sebab tu salah satu lah. Kalau dia tak komplain pasal sakit tu, mungkin tak ada orang nak offer rawatan ni. Faham. Tadi doktor kata di hospital ada juga rawatan komplementari ni. Contoh inilah akupuncture ni lah. So apabila ada akupuncture di hospital, adakah seperti sama juga orang nak booking Dr. Mir Hazil untuk rawatan? Contoh macam saya lah, contohlah saya lenguh-lenguh badan, rasa tak sedap, buat itu tak kena, buat ini tak kena, saya nak cocok je. Nak buat akupuncture kat. Kalau hospital boleh macam tu tak? Boleh. Datang di unit rawatan luar, pesakit luar. Kita akan jumpa, perubatan akan jumpa. Dan kalau contoh memang pesakit ada kata macam nak mencuba TCM, kita refer je. Kita hanya rujuk saja. Sebab dia bersebelahan saja tempat department tu. Biasa kita rujuk, tak ada masalah. Merujuk boleh rujuk. Okey. Dr. May, sambil-sambil lah kita tanya soalan lah. Kalau rawatan akupuncture ni biasa mengambil masa berapa lama? Adakah memang kena baring sahaja atau
Sebab biasa kalau saya tengok orang kalau buat akupuncture ni kena baring. Ya. Atau cucuk belakang, cucuk Tak semestinya. Sebab yang penting adalah patient ataupun klien dalam posisi yang rehat. Jadi rehat ni kalau dia sambil duduk bersandar ataupun kalau dia duduk kalau macam duduk macam ni pun boleh. Okay. Kalau baring yang lebih baik sebab confirm rhythm badan akan jadi lebih rehat, lebih selesa. Jadi biasanya sebelum kita nak start ni kita akan check dulu pulse, kita check manually lah. Saya check manual, saya tak bawa alat to check the pulse. So lebih kurang kita baca rhythm, kita tengok stabil dan suhu badan pun okey. So kita terus boleh lakukan prosedur. Cuma untuk makluman bila SOP kan, SOP untuk pandemik ni kita ada beberapa prosedur tambahan. Okay. Biasanya kalau memerlukan satu sesi penuh, so kita akan pakai kita punya pakaian PPE lah, lebih kurangnya begitulah. Sebab mana-mana intervention ataupun mana-mana approach yang nak ada skin to skin, bagus untuk ada SOP tambahan. Baik. Jadi hari ini saya cuma pakai sarung tangan, lebih kurangnya begitulah untuk because saya akan nanti saya akan gunakan jarum seperti mana yang Dr. Iskandar bagi tahu tadi. Kita juga praktis untuk guna only single use. Kalau needle ni dia ada yang boleh digunakan berulang kali. Tapi kalau nak guna ulang kali ni ada prosedur untuk kita kena sanitize apa semua dahulu. Tapi kalau kita macam yang saya bawa hari ni, saya gunakan yang only single use. So selepas guna kita buang terus lah. Ini pakai buang macam pampers jugalah. Macam pampers juga. Baik. Saya teruskan sambil itu Mak nak tanya apa-apa soalan. Boleh. Okey, ada soalan tapi saya tak tahu mungkin Dr. Iskandar boleh jawab ataupun Dr. Mir. Syazwan Cik Lee dah tanya di dalam Facebook kita. Di China ada pilihan di hospital pesakit boleh pilih bahagian moden ataupun modern med ataupun tradisi. Okey, modern medical ataupun tradisi. Apakah potensi untuk meluaskan pilihan tradisional medik di Malaysia? Itu kena tanya Dr. Mil lah. Okey, baik. Saya tak boleh jawab soalan ni. Saya bagi perspektif daripada complementary medicine. Okay. Jadi kita dah bernaung di bawah TCM, di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Daripada tahun 2000 actively kita nak bawa supaya TCM approach ataupun method ini diiktiraf di Malaysia supaya kita dapat komplement kepada rawatan-rawatan moden. Jadi apa yang berlaku sebenarnya adalah proses untuk memilih dan kemudian mendaftarkan, kemudian memposisikan. Jadi kalau kita nak cakap dari segi rawatan ni tadi, ada beberapa yang telah pun mula lebih ke depan. Jadi kalau kita nak cakap tentang di mana di China, TCM di China tu adalah T itu traditional, C itu Chinese. Traditional Chinese medicine. So kalau kita TCM, kita bukan only Chinese. Sebab bawah TCM kita complementary ni ada banyak. Ada Chinese medicine, Indian medicine, Malay medicine. Kemudian kita ada Islamic healing, Islamic spiritual healing. Kemudian kita ada beberapa lagi payung seperti mana yang macam kaedah akupuncture ni sebenarnya bawah Chinese medicine. Tapi dia ada lagi bawah bioenergy yang lain-lain. Macam saya, sebab saya bawah bioenergy, so energy ni yang berkait rapat dengan juga tentang sistem saraf dan tenaga. Jadi tahu sikit akupuncture ni buatlah. Jadi kalau nak menjawab soalan tadi, saya rasa mungkin 5 tahun, 10 tahun akan datang, mungkin kita akan dapat liputan yang lebih meluas. Lebih ramai pengamal yang akan menggunakan. So memang dah ada lah sekarang ni. Approach tu dah ada. Ya. Okey. Baik, Zira Safia tanya, setengah orang tak mahu pergi hospital takut nak tahu tentang penyakit. Wajarkah ada sifat macam tu? Betul doktor. Saya pun kadang-kadang. Abang saya lah, saya tak nak cerita saya lah, abang saya. Pergi hospital tak nak. Dia pening. Sakit kepala, pening, tengok hospital. Takut kena ni cocok. Okey, macam ni saya nak share sedikit statistik yang dikeluarkan oleh National Health and Mobility Survey lah 2019 Sekarang ni problem yang kita ada sekarang ni lah kebanyakan pesakit tidak tahu dia orang ada kencing manis darah tinggi dengan tinggi kolesterol. Betul. Terlalu ramai yang tak tahu sebenarnya. Dan sekarang ni nilai itu akan meningkat kepada sama level dengan yang dah tahu dengan tak tahu. Jadi sebenarnya yang kita risau yang tak tahu ni,
kita tak nak dia datang masa lepas dah ada komplikasi. Contoh untuk kencing manis, start dah ada kebas kat tangan, mata dah rabun, jantung, sakit jantung, buah pinggang. Jadi kita tak nak benda tu berlaku sampai tahap tu baru datang jumpa doktor. Sebab apa kita, kalau kita boleh slowkan dia punya progress kepada komplikasi kencing manis darah tinggi ni, lagi elok kita cepatkan, slowkan. Jadi kalau datang tu eloknya kita seharusnya at least tahun sekali datang untuk buat pemeriksaan. Supaya kita tahu macam saya pun, saya sebagai doktor pun jarang jumpa doktor lain untuk cek badan saya kan. Jadi apa, tapi saya ada buat regular derma darah. Jadi setiap kali derma darah diorang akan cek tekanan darah. Jadi kita akan tahu tekanan darah kita tinggi atau rendah masa itulah. Tapi dari segi kencing manis, kolesterol tu memang kena datang hospital untuk cek darah. Kita tak boleh nak macam cek kamu cucuk dekat hujung-hujung ni tinggi, tak boleh. Itu bukan untuk diagnosis untuk kencing manis. Kita tahu kalau walaupun tinggi mungkin lepas kamu lepas makan, itu normal untuk tinggi. Jadi seeloknya pergilah di klinik kesihatan ataupun di hospital untuk melakukan rawatan saringan. Nak tengok macam mana. Tapi itulah doktor, biasa kalau macam orang kita, dia mungkin bukan hospital lah, bila ke klinik ataupun hospital swasta mungkin. Hospital kerajaan saya tak pasti sebab jarang untuk dapatkan rawatan, bukan rawatan, dapatkan check up. Orang kata nak buat check up untuk tengok semua kita punya badan kita mahal. Oh tak. Government paling murah lah, kamu datang RM1 untuk cek, itu nilai dia. Semua? Semua. Masuk semua ni mana untuk cek kolesterol, kencing manis darah tinggi. Okay, kalau kamu kerja government dan pergi ke klinik kerajaan, hanya RM1 saja untuk pergi jumpa doktor dekat klinik. Itu harga dia. Kalau kamu pergi dekat kawasan yang first class macam hospital Putrajaya, mungkin harga dia RM5, tinggi sedikit. Okey. Jadi sebenarnya tidak mahal. Dan problem sekarang ni bila kita kata cek semua, mungkin ada termasuk sekali scan otak, scan jantung, scan paru-paru semua tu. Itu sebenarnya untuk government kita tak buat semua tu. Agak membazir. Sebab apa? Hanya orang yang tertentu saja perlu diteruskan dengan pengimajan macam tu. Baik. Jadi kalau perlu baru kita buat, tak perlu kita tak buat. Tapi yang kencing manis tinggi dengan kolesterol ni memang kita buat. Dan harga dia tak mahal, memang RM1 saja. Baik, sangat murah. Sangat murah. Terlalu murah. Doktor ada sebut membazir kalau nak cek jantung, cek paru-paru, CT scan dan sebagainya. Tak apa, nanti doktor simpan dulu. Okey. King, apa rasa? Tangan dia rasa apa? Mula-mula macam rasa bersalah ke? Tak ada, dia mula-mula rasa macam nak kata pedih pun tak ada pedih. Tapi bila lama-lama dia rasa macam okey, relax apa. Okey, baik doktor, nasihat saya doktor Mi terangkan apa yang doktor Mi buat. Okey. Kenapa cocok dekat tangan jari tu? Baik, dalam ilmu akupuncture, perubatan akupuncture Cina ini, dia memahami bahawa dalam tubuh kita ni ada highway tenaga. Okey. So kalau kita cakap saraf tu lebih kurang yang fizikalnya, tapi dalam bentuk gelombang tenaga dia ada bayang-bayangnya. Maknanya kalau katalah ini jalan, ini bayang-bayang ataupun kembar kepada jalan itu. Saraf ini jalan yang fizikal ataupun kita kata pembuluh darah tu jalan yang fizikal. Bersamanya ada laluan tenaga. Dalam konsep dia dipanggil meridian, highway. So ada banyak titik-titik tenaga dinamakan stesen di mana pusat-pusat tenaga itu berada. Baik. Jadi ada lebih kurang 300 lebih, ini baru 2 poin. Baru 2. Dan adalah poin yang sama cuma di sebelah kiri dan kanan. Dalam konsep dia kiri dan kanan ni pun ada bezanya macam kita cakap yang berpasangan, lelaki, perempuan, siang, malam. So ada yang panas, ada yang sejuk. Sebab tu kalau kita cakap tentang contoh kalau history King tadi saya tanya kan, sebelah mana yang dia dulu efek stroke. So dia efek di sebelah kiri. Sebelah kiri. Sorry, kena sebelah kanan. Kena sebelah kiri. Kena sebelah kiri. Efeknya jatuh di sebelah kanan sebab dia ada cross section. Baik, so dalam konteks ini, poin yang saya cucuk ni, kalau tuan-tuan di rumah yang ada high blood pressure ataupun tak ada high blood pressure tapi stres, tension, PKP duduk rumah. So poin ini apa yang boleh buat, kalau tak ada jarum jangan cucuk sendiri. Sebab nak cucuk-cucuk ni biar orangnya ahlinya. Jadi apa yang boleh dibuat, kita boleh buat acupressure. Acupressure ni dengan memberikan tekanan. Cuba, doktor pun mungkin boleh cuba. Ambil satu ruas. Satu ruas ini, tandakan daripada kita punya penanda kan, macam ni lebih kurang aman. So di mana dia berakhir tu tekan di situ. Tekan dan bagi pressure yang kuat. Dan nanti bila kita tarik nafas, kita tekan dan lepaskan. Kalau yang sakit tu, maksudnya dia punya communication highway tu tak berapa cantik. Kalau kita tekan kuat dan kita tak rasa apa-apa sangat sakit, dia lebih baik. Jadi kalau kita praktis hari-hari,
dia akan meredakan dan melegakan. So nanti bila Man tekan yang sama, Tuan Syazman tekan bila-bila nanti dah kurang sakit itu berbanding yang pertama kali buat. Baik. So itu acupressure, point yang sama, dan point ini adalah untuk sistem yang berkait rapat dengan sistem saraf yang utama. Dan biasanya kita kembar dia, lepas kita dah cucuk ini, kita kena cucuk juga di bahagian kepala dan beberapa point juga pada bahagian yang lain. Faham. Cuma hari ini saya bagi betul-betul yang basic point. Bagi feel dululah. Ya. Okay, ini bukan untuk rawat sakit. Ini hanya untuk kita kata general, untuk stimulatekan dia punya sistem, dan siapa-siapa saja boleh buat. Baik, faham. Terima kasih banyak doktor. Baik. Okay, King, teruskan. Jangan ke mana-mana. Okay. Baik, kita dah ada belum kuis untuk yang pertama? Pemenang dah ada? Kita nak umumkan? Sebab kita nak tanya soalan yang kedua ni. Soalan kedua susah. Okey, share yang kedua macam mana? Dah ada belum? Share, okey. Share tak ada lagi. Kita nak pemenang kuis. Sebelum kita berehat untuk berita 3W, kita nak umumkan pemenang untuk kuis round pertama dengan soalannya apa tadi? Berikan 4 jenis penyakit tidak berjangkit. Apakah jawapannya? Oh, okey. Nak saya jawab? Okey, saya jawab. Okey, saya jawab. Jawapannya darah tinggi, kencing manis, kolesterol, merokok, alkohol, kanser. Pilih salah satu 4 ni. Siapa paling tercepat dia menang. Siapakah dia? RM100 milik Niza Yasin. Tahniah diucapkan. PM kami, okey, dan juga nama, alamat, nombor telefon, IC dan juga nombor akaun serta bank apa. Senang kita nak transfer. Yang dah menang minggu lepas dah dapat duit, buat apa tu? Okey, yang dapat hadiah, yang dapat wang tunai, hadiah dan sebagainya, tahniah diucapkan kepada anda untuk hari ini. Tahniah juga kepada Yas dan juga kepada Rezeki Syaraf yang telah pun menang. Okey, baik, kita nak ke berita 3W dahulu. Kita jumpa sebentar lagi. Baik, kembali bersama dengan kami di rancangan Selangor 3W membincangkan tentang NCD. Itu dia berita yang kami kongsikan apa yang telah berlaku dan apa yang telah dilaksanakan oleh YB Dr. Siti Maria, Exco, Kesihatan Awam, Perpaduan Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Selangor. Baik, kita nak bertanya pada doktor dululah. Okay, sebab kita dah ada di akhir-akhir rancangan. Lebih kurang dalam 3 minit lagi nak habis. Tapi rasa tak puas. Okay, doktor datang jauh-jauh, jawab sikit je. Okey, doktor. Kita baca sekejap apa yang dikongsikan ataupun yang ditanyakan oleh rakan-rakan kita di Facebook. Rahas Lina 92 ke 65, cabaran tu Syazman. Apa hal aku nak kena? Rasa macam kenal je King Farhani. Tapi masa berisi dah kurus ni nampak lain pula. Tahniah lah King ya. Ada orang puji. Okey, baik. Adakah berbekam dan akupuncture elok diamalkan? Sedikit jawapan. Bergantung kepada keperluan. Okey, doktor. Dari segi akupuncture memang saya boleh komen sebab memang dalam rawatan perubatan moden. Tapi dari segi bekam ni saya tak dapat nak komen. So, saya rasa mungkin Dr. Mil lagi boleh jawab. Baik, tak apa. Nanti doktor jawab panjang pergi dia. Tapi kita faham benda tu. Maknanya daripada doktor dia bagus, tapi macam saya kata tadi, bila ada keperluan, dia tak bolehlah selalu cari hilang darah dia kan. Sebab selalu ni pun subjektif. Man punya selalu mungkin hari-hari. Kan mungkin ada orang yang tadi sebulan sekali kan, contoh kan. Okey, faham? Lebih kurang. Okey. Doktor, saya nak tanya. Okey, ni Zira Safia. Doktor, saya ada soalan untuk diutarakan. Betul ke kalau orang kena stroke lambat nak pergi hospital? Betul ke kena cucuk di setiap jari untuk pengalian darah? Ini netizen berkongsi di Facebook. Dia kata dia tengok artikel. Okay, sebenarnya apa yang dari segi perubatan moden memang benda ni salah. Sebab apa, stroke tu darah beku di otak. Macam mana apa benda yang kamu cucuk di jari ada kesannya di otak. Jadi terlalu jauh tempatnya. Jadi janganlah cucuk, sakit je sakit tu. Kena cucuk dekat tangan. Bawa saja di hospital. Sebab apa sekarang ni di beberapa hospital sekarang ni kita ada amalkan stroke thrombolysis. Mana kita cairkan darah beku kat otak tu. Setengah pesakit yang tak boleh angkat tangan pun dah boleh angkat tangan lepas buat benda tu. Tapi kena datang awal. Jangan datang lambat. Itu saja. Baik. Itu tolong jaga. Jangan duk tengok kat Facebook main tekan. Elok tak elok pula pergi. Makin sakit. Okey, so itu bukan satu tindakan yang bagus. Bawaklah pergi ke hospital. Baik. Soalan kedua untuk kuis. Okey.
Soalan kedua untuk kuis, kita sebelum nak habis ni, sekali lagi habis, soalannya mana, kuis mana tak dapat 300. Tapi kalau macam ni tuan-tuan, kalau saya terlupa bagi kuis pada anda, 300 kita bawa ke esok. Macam tu pergi dia. Okey, soalan dia, apakah jawatan YB Dr. Siti Maria di STFC? Cari kat Google, apakah jawatan YB Dr. Siti Maria di STFC? Jawab cepat. Okey, Dr. May. Ada orang bertanya lagi. Bila saya nak menang pula? Ada komen, saya baca komen-komen sedikit doktor sorry Alex Omar, I love you Dr. Iskandar. Wow, ada apa-apa ke? Dr. Iskandar spesialis perubatan paling cool. Alright. Dr. Mehazil, rawatan yang telah diberikan kepada, bukan rawatan lah, sedikit feel untuk King rasa di jari. Akupuncture memang untuk saraf. Bila ada orang kena stroke dan sebagainya, kena pergi hospital dulu ataupun boleh buat terus akupuncture? Macam tadi yang telah dibincangkan, bahawa untuk kepastian, untuk sistem diagnostik, mesti pergi kepada authorities untuk diagnose. Komplement, nama pun komplement. Dia hanya datang to complement. Jadi dia hanya datang untuk support. Alternatif dekat situ, kebanyakan kita selalu keliru. Bila dia cakap alternatif itu pilihan. Betul, pilihan. Tetapi ada perkara yang kita kena tahu di mana nak dahulukan. Contoh kalau patah, kena confirm x-ray dulu. Kita tak boleh kata, oh ni patah, terus kita urut. Bomah urut. Dia pergi patahkan lagi, sambung. Kalau doktor bercakap, oh ini yang ringan, boleh baik sendiri. Tak perlu simen, contoh kan. Jadi mungkin dia terselioh saya contoh. Jadi kita dapatkan first diagnostik itu dahulu dan harus pergi ke authorities. Baik, terima kasih. King, ada rasa sesuatu? Saya rasa lepas dah buat sikit rasa macam ringan sikit tangan. Dekat jari dah ringan dah? Ringan sikit. Ini belum satu badan. Betul. Memang ada rasa sebelum efek Kalau boleh tadi kan, macam tadi saya pun tidak setuju kalau for those yang stroke buat pecah darah. Daripada pecah darah baik pijat. Pijat saja tak apa. Bukan pecahkan. Kalau dalam complementary kita boleh stimulatekan dengan ease-kan supaya apabila kejutan itu berlaku walaupun di saraf di otak, supaya dia tak terus kebas. Dia tidak kebas lama, tidak ada blood circulation. Jadi family members kena palpate and then make it darah itu flow. Kalau Japanese punya teknik, dia akan masagekan di seluruh hujung jari sementara tunggu sampai ke hospital. Jadi itu pandangan saya. Baik. Saya tak setuju pecahkan, tapi saya kata stimulatekan. Bagikan stimulasi dengan urutan ringan ataupun tadi pijat-pijatkan. Baik, faham. Okey. Terima kasih banyak sebab sudi bersama dengan kita. Kita bincang banyak perkara pada hari ini dan juga memberikan sesuatu pada anda menonton pada hari ini. Banyak yang doktor dah kongsikan, Dr. Iskandar dah kongsi, Dr. Mehazil dah kongsi, King juga dah kongsi pada anda apa dulu yang pernah kena kat dia dan juga apa yang telah dilaksanakan untuk kembali balik badannya yang sihat daripada dulu besar je saya, tolonglah balik kembali pada dulu. Dia dah sekarang sihat, sangat handsome orangnya. Okey. Dia jealous. Saya berazam dari tahun lepas untuk kurus. Azam saya insya-Allah saya akan teruskan. Okey, baik. Ini di akhir rancangan kita nak bagi sedikit pada doktor, mungkin doktor nak bagi pesanan pada semua penonton-penonton kita, mungkin ada bagaimana tips ataupun apa yang perlu dibuat dan sebagainya. Conclusion 1 minit, silakan doktor. Okey, kepada semua penonton, saya ingin kongsikan macam mana kita nak mengelakkan daripada dapat NCD lah. Pertama, kita sentiasa kena exercise lah. Exercise macam biasa. Kalau ikut kementerian, kita suruh 150 minit seminggu. Itu yang exercise biasa, yang ringan. Ringan macam berjalan ataupun menanam ataupun menari. Okey. Kalau contoh exercise yang kuat sikit macam jogging ataupun berenang, berbasikal, itu 75 minit. Daripada seminggu saja. Itu saja kita nak dalam masa seminggu. Pemakanan yang sihat, dan juga kalau tak tahu apa pekerjaan itu, Google saja. Sekarang ni dah senang sangat dah nak dapat informasi daripada dietitian. Kita ramai dietitian di Malaysia yang berkongsi dalam dia punya blog sama ada dari private ataupun dari government punya sektor. Yang ketiga, kalau boleh kurangkan berhenti merokok dan kurangkan pengambilan alkohol. Itu yang paling penting sekali lah supaya kita dapat mengelakkan daripada mendapat sakit jantung ataupun sakit yang lain-lain, kecil manis, darah tinggi dan tinggi kolesterol. Baik, terima kasih banyak Dr. Mehazil. Mungkin doktor boleh kongsikan apa yang perlu dilaksanakan, apa yang perlu dibuat dan juga tempat rawatan doktor. Okey. Saya rasa tentang NCD ni, kita kena tahu bahawa dia merupakan perkara utama di mana-mana negara.
penyakit-penyakit ni banyak pula tu. Ada banyak kategori. Tapi kalau saya nak kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang, kita perlu beri perhatian kepada kita punya stres ataupun kita kena kawal kualiti hidup kita. Supaya kita tak ada terlalu banyak tekanan. Di zaman PKP, di zaman COVID-19 ni banyak yang di luar ataupun di luar norma ataupun norma baru. Jadi apabila kita terpaksa menangani banyak isu, so kita kena tukar kita punya lifestyle. Nak exercise tak boleh macam dulu man. Kena ada banyak perkara yang mungkin kita kena perbaharui, jangan sampai tak buat langsung. Jadi kerana stres, kita takut nanti menyumbang kepada tekanan darah jadi naik. Kemudian nanti diabetik pun, makan tak terkawal diabetik. Kemudian nanti isu-isu yang boleh berkait rapat dengan mental disorder, yang juga sebenarnya adalah yang tadi, penyakit yang tidak berjangkit, tapi dia cari penyakit. Jadi kena hati-hati sebab kita kalau kita cakap pandemik ni ada SOP, yang ni kita tak nampak SOP dia. So macam tadi, kita kena ada lifestyle yang betul supaya kita dapat, dan ada awareness supaya kita dapat pandangannya. Dan saya bersyukur juga kerana di kesempatan ini saya sebagai pengamal komplementari, kami dijemput untuk bersama memberikan pandangan dan mungkin berkongsi sedikit kita kata teknik tadi kan. Jadi kepada mereka yang nak dapatkan, boleh Google saja, banyak kan sekarang ni, boleh cuba rawatan-rawatan yang anda dah kenal pasti pengamalnya. Kalau tanya saya tu, kenal pasti pengamalnya, latar belakangnya perlu diketahui, dan mungkin bertanya kepada autoriti, mungkin apakah pandangan mereka untuk dapatkan perkhidmatan daripada complementary physician. Dan kalau dicadangkan seperti mana untuk penyakit-penyakit tertentu, dipersilakan insyaAllah. Saya di Section 9 insyaAllah. Section 9 insyaAllah. Nak Google apa? Google Mir Hazil insyaAllah. Mir Hazil, jumpalah. Baik. Okey, baik. Terima kasih banyak Dr. Mir sudi datang hari ini. Dan juga King, last mungkin ada satu sedikit perkongsian dengan dengan penonton-penonton kita. Okey, bagaimana untuk jaga kesihatan dan bagaimana nak kurus macam King. Okey, first of all, kalau nak menurunkan berat badan, keywordnya adalah jaga pemakanan. Itu saja. Jaga pemakanan. Kalau dulu macam sepinggan nasi tu kita 3 kali tambah apa semua. So sekarang ni portion dia adalah suku-suku separuh. Dulu King macam tu lah. Ya saya. Penuh ha. Yes. Terbukti. Terbukti. 3 bulan. So sekarang ni suku-suku separuh. Makan kalau rasa tak cukup, lepas tu baru tambah. Sekejap. Alamak. Ini nak habis ni tapi nak tanya soalan juga. Beras tak kisah. Beras perang, beras putih sama lah. Beras perang, beras putih pun tak kisah. Okey, maknanya suku-suku separuh tu wajib lah. Yang penting dia punya portion tu kena jaga. Baik. Dan jangan lupa exercise lah, itu je. Exercise ni selain daripada dia boleh membantu menguruskan menurunkan berat badan. Dia juga adalah satu benda yang boleh releasekan stres. So bila kita amalkan exercise, kita kurang stres, dan stres tu dia tak akan bawa kita kepada darah tinggi. Baik. Itu apa saya punya sifir lah. Cantik. Sangat saya suka sifir awak. Dan saya nak cuba supaya 3 bulan lagi insya-Allah saya akan jadi insya-Allah. Boleh man, boleh. Saya susah sikit sebab yalah, abang saya suruh saya makan, rasa makan dan sebagainya. So dia jadi besar. Okey, baik. Terima kasih banyak King. Terima kasih banyak Dr. Mir. Terima kasih banyak Dr. Iskandar. Dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menonton live kita pada hari ini. Jangan lupa share lagi video ini. Terima kasih, semoga ilmu pada hari ini yang kami kongsikan kepada anda dapat amalkan dan bagi tahu orang lain. Jangan mudah-mudah percaya apa orang kongsi di Facebook ataupun di media sosial. Tanyalah doktor, insya-Allah anda sihat. Tanya Facebook tak dapat apa. Betul Okey, dan juga terima kasih kepada doktor kita, Dr. Iskandar, Dr. Mir Hazil dan juga King sebab sudi bersama dengan kita pada hari ini. Dengan saya Syazman Tajuddin, dan kita jumpa lagi insya-Allah. Jangan serik datang lagi insya-Allah. Okey, baik, terima kasih kepada anda. Jaga makan walaupun nasi ayam golek dan sebagainya, jaga makan dan sebagainya supaya anda sihat. Insya-Allah kurus tak semestinya sihat, tapi sihat semestinya kurus. Betul? Cantik, doktor setuju. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah pada hari esok pada waktu yang sama. Allah dah berikan kesihatan yang baik, Allah jadikan kita dengan keadaan yang baik. Kita pulangkan diri kita kepada Allah dengan keadaan yang baik juga. Jagalah kesihatan anda, jagalah diri anda, jagalah makanan anda. InsyaAllah sihat sama-sama, sihat selamanya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.